Selamat sejahtera saya ucapkan kepada barisan pensyarah dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Kami dari Perkumpulan 1 ingin membentangkan tugasan artikel kami yang bertajuk Cabaran Komuniti Orang Asli dalam Mendapatkan Pendidikan. Kumpulan saya terdiri dari 5 orang, iaitu saya sendiri, Divya Gunalin, Siti Nur Aisyah binti Muhammad Kamal, Nurul Atira binti Muhammad Anwar, Nurul Syuhada binti Zahari, Muhammad Syariza bin Abu Bakar. Saya ialah Divya Anak Perbangunan bernombor matrik A168899. Hari ini saya akan membentangkan bahagian pendahuluan dalam kajian artikel kumpulan saya. Taraf dan kualiti sesuatu masyarakat boleh diukur dengan melihat tahap pencapaian pendidikan mereka. Hal ini kerana hanya pendidikan sahaja yang boleh membawa ketamadunan hidup yang tinggi dan akan menyebabkan kehidupan mereka untuk menjadi lebih sistematik. Hal ini bermakna semua golongan masyarakat termasuk kaum orang asli juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti dan sama rata seperti orang yang lain. Tetapi dalam sudut realiti, kaum orang asli menunjukkan prestasi pendidikan yang sangat teruk kerana mereka berdepan dengan cabaran sosio-ekonomi, geografi, bahasa dan budaya. Jadi, kajian kami akan mengenal pasti segala cabaran yang mereka hadapi dalam mendapatkan pendidikan yang berkualiti dan kami juga akan menyimpulkan beberapa cadangan yang boleh mereka aplikasi untuk mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kaum asli. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Siti Nur Aisyah binti Muhammad Kamal bernombor matrik A169867. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan ini kepada bahagian penyataan masalah. Seperti mana yang dibentangkan sebentar tadi, tajuk kepada artikel ini adalah cabaran komuniti orang asli dalam mendapatkan pendidikan. Ekuiti pendidikan masih tidak mencapai tahap yang diingini di Malaysia. Buktinya, terdapat pelbagai cabaran yang dilalui ahli komuniti orang asli untuk mendapatkan pendidikan. Cabaran-cabaran yang dihadapi berpunca daripada faktor internal yang datang daripada komuniti itu sendiri ataupun eksternal seperti usaha kerajaan yang masih kurang untuk mengatasi isu sebegini. Seterusnya, tujuan kajian. Artikel ini bermatlamat untuk mengenal pasti cabaran atau masalah yang eksklusif kepada komuniti orang asli sehingga menjejaskan kemampuan mereka untuk mendapatkan pendidikan seperti komuniti lain di Malaysia dengan harapan dapat mengurangkan jurang pendidikan. Terdapat dua objektif bagi kajian ini, iaitu untuk mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh komuniti orang asli dalam mendapatkan pendidikan dan yang kedua adalah untuk memberikan cadangan penyelesaian kepada cabaran untuk mendapatkan pendidikan yang dihadapi oleh komuniti orang asli. Persoalan kajian yang diberikan fokus dalam artikel ini adalah apakah cabaran-cabaran yang masih wujud dalam komuniti orang asli bagi mendapatkan akses pendidikan. Seterusnya, apakah cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dan akhir sekali, bagaimanakah kita boleh mengurangkan jurang pendidikan dan mencapai ekuiti pendidikan selari dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh ahli kumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syariza bin Abu Bakar bernombor matrik A173965. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan metodologi yang kami gunakan dalam penulisan artikel ini. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian literatur sistematik ataupun bahasa Inggerisnya Systematic Literature Review (SLR). SLR ini merupakan kaedah yang digunakan dan untuk memeriksa bukti saintifik yang dapat diakses untuk memberikan maklumat dalam bidang tertentu. Kajian ini memfokuskan secara keseluruhan topik dengan cara mengenal pasti, memilih, menganalisa dan menilai semua bahan penyelidikan berkualiti yang relevan dengan pencarian. Kajian literatur ini mentarifkan isu, konsep dan teori dan fenomena tertentu. Dari kajian ini kami dapat mencadangkan langkah seterusnya dalam menanganinya. Pencarian literatur ini dilakukan dengan pencarian jurnal dan artikel di dalam beberapa pangkalan data yang berbeza. Kami mendapati banyak jurnal dan artikel dihasilkan berkaitan dengan tajuk artikel ini. Kata kunci orang asli, cabaran dan pendidikan digunakan dalam pencarian jurnal dan artikel ini. Hasil dari pencarian ini ditapis dan digunakan dalam penghasilan artikel ini. Untuk bahagian dapatan dan perbincangan,
Kami mendapati bahawa terdapat 5 cabaran yang dihadapi oleh komuniti orang asli dalam mengakses pendidikan. Yang pertama adalah kurangnya galakan dan kesedaran daripada ibu bapa. Yang mana dapatan kajian daripada Nasir pada 2010 menemukan majoriti ibu bapa orang asli tidak mengambil berat soal pendidikan anak-anak dan mereka memberi lebih galakan dalam membantu pekerjaan seharian. Menurut kajian Muhammad Johdi juga mendapati bahawa kesedaran masyarakat orang asli terhadap pendidikan anak-anak mereka masih tidak berubah. Sedangkan ibu bapa memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan anak-anak. Oleh itu, kita boleh merumuskan bahawa secara umumnya ibu bapa orang asli masih tidak berminat dengan pendidikan. Bagi cabaran yang kedua, iaitu sikap pelajar yang tidak mengambil endah terhadap pendidikan. Sikap pelajar yang sering ponten sekolah, mudah putus asa, tidak bersemangat, mudah jemu, sensitif dan pemalu menyebabkan pendidikan tidak dapat disampaikan dengan baik dan menjadikan satu penghalang kepada mereka. Walaupun banyak usaha kerajaan dan pihak swasta serta badan-badan NGO yang mengusahakan untuk memberi anak-anak orang asli pendidikan, tetapi ianya tidak akan lancar sekiranya pelajar itu sendiri tidak ambil peduli tentang pendidikan. Hal ini juga disokong oleh Nur Syam 2012 melalui kajian mereka yang mendapati bahawa penentu perkembangan pendidikan seseorang itu bergantung kepada sikapnya. Bagi cabaran yang ketiga, iaitu kekurangan alat bantu mengajar dan kemudahan infrastruktur, yang mana sekiranya penggunaan teknologi dalam sesi pembelajaran dan pengajaran dapat dilakukan, akan dapat menarik minat masyarakat orang asli untuk menghadiri sesi persekolahan. Perkara ini juga akan meyakinkan ibu bapa mereka bahawa pendidikan yang diberikan akan mencerahkan masa hadapan anak-anak mereka. Di samping itu, mendapati bahawa masalah kegagalan akses pendidikan oleh murid orang asli sering dikaitkan dengan kekurangan kemudahan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini yang mana kemudahan asas pendidikan yang tidak lengkap akan menjejaskan prestasi pelajar tersebut. Ketiadaan infrastruktur asas seperti jalan raya dan jambatan menyukarkan perhubungan orang asli dengan dunia luar. Keadaan ini secara tidak langsung turut memberi kesan kepada peluang pendidikan yang sepatutnya diperoleh oleh orang asli terbabit. Untuk bahagian seterusnya, saya akan serahkan kepada kawan saya. Seterusnya, dapatan kajian kami juga mendapati bahawa komuniti orang asli menghadapi cabaran berkenaan dengan tahap accessibility pelajar mereka untuk perjalanan ke sekolah. Tahap accessibility dikaitkan dengan peluang yang terdapat pada seseorang individu untuk sampai ke destinasi atau lokasi yang dituju dengan sempurna, mudah dan selamat dengan ketersediaan mod pengangkutan untuk tujuan tertentu. Kajian yang dilakukan oleh Su Hakam pada 2010 mendapati bahawa ibu bapa menyatakan punca anak-anak mereka tidak ke sekolah adalah disebabkan oleh masalah pengangkutan dan ketiadaan jalan perhubungan yang sempurna yang menghubungkan antara kampung dengan sekolah. Menurut Su Hakam 2010 lagi, ibu bapa juga seringkali tidak dimaklumkan mengenai kerosakan pengangkutan. Jadi mereka tidak menyediakan alternatif lain untuk menghantar anak ke sekolah.
Meskipun terdapat pengangkutan awam yang beroperasi dalam sesetengah kawasan perkampungan orang asli seperti bas sekolah yang disediakan oleh pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA dan trak oleh Pasukan Gerak Am PGA, namun masalah yang sering membelenggu pelajar adalah berpunca daripada perkhidmatan pengangkutan yang disediakan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana mod pengangkutan yang disediakan oleh JAKWA dan PGA masih tidak mencukupi. Kekurangan trak untuk membawa pelajar ke sekolah disebabkan oleh penggunaannya untuk operasi PGA di luar kawasan. Menurut Mazni Marzuki et al. Pada tahun 2014, dalam kajiannya mendapati bahawa hampir 20% pelajar SMK Seri Tapah tidak hadir ke sekolah. Hasil temubual dalam kajian beliau yang dilakukan terhadap kaunselor di sekolah tersebut menjelaskan ada kalanya bas sekolah yang membawa pelajar orang asli rosak menyebabkan pelajar tidak dapat hadir ke sekolah dalam tempoh antara 2 hingga 3 hari kerana proses untuk membaiki bas tersebut mengambil masa yang agak lama. Dapatan kajian kami yang terakhir adalah kami mendapati bahawa keadaan ekonomi keluarga merupakan salah satu cabaran yang dihadapi oleh komuniti orang asli untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Bukhari 2007, dalam kajiannya, statistik menunjukkan 34.31% atau 1,322 daripada 3,853 pelajar orang asli yang tamat tahun 6 gagal untuk menyambung pelajaran ke tingkatan 1 pada tahun 2006. Beberapa faktor yang dikaitkan dengan berlakunya perkara ini antaranya adalah desakan ibu bapa pelajar orang asli yang mahu anak mereka membantu menambah pendapatan keluarga. Tambahan pula, kajian berkaitan sosioekonomi rakyat termiskin dan pembangunan desa sering menunjukkan tahap pendidikan keluarga miskin adalah rendah. Menurut Jamhuri 2001, ahli isi rumah termiskin juga mempunyai tahap pendidikan yang rendah, iaitu antara 29 hingga 77% tamat sekolah rendah. Keluarga miskin ini adalah dalam kalangan orang Melayu dan orang asli yang kebanyakannya tinggal di desa dan pedalaman. Masalah ekonomi bagi keluarga orang asli adalah rumit untuk diselesaikan dan masalah ini adalah berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan mereka. Pada dasarnya, sumber ekonomi atau sumber pendapatan orang asli adalah masih berbentuk tradisi di mana mereka bergantung kepada penjualan barangan hutan seperti rotan, buluh, rebung, gaharu, pucuk paku. Keadaan ekonomi mereka bertambah buruk apabila hampir semua sumber ekonomi tersebut telah pupus atau berkurangan, ditambah pula dengan peraih yang membeli hasil hutan dengan harga yang murah. Kekalutan sistem ekonomi orang asli ini menyebabkan mereka hidup dalam keadaan yang sangat daif dan secara tidak langsung memberi kesan kepada pendidikan anak-anak dalam komuniti ini di mana ibu bapa tidak mampu membiayai keperluan persekolahan seperti yuran dan wang saku harian. Seterusnya, saya akan serahkan sesi pembentangan kepada ahli berikutnya untuk bahagian cadangan kajian. Ini saya akan meneruskan pembentangan saya dalam bahagian cadangan kajian. Untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan, memerlukan usaha yang gigih dan berterusan yang melibatkan Jabatan Kemajuan Orang Asli dan Kementerian Pendidikan Malaysia serta golongan masyarakat yang lain. Antara cadangan yang kami utarakan untuk isu kurang galakan ibu bapa ialah program motivasi haruslah dijalankan untuk ibu bapa kaum asli untuk menerangkan mereka betapa pentingnya ada pendidikan untuk menjamin masa depan anak mereka. Kedua, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dan Kementerian Pendidikan Malaysia dicadangkan untuk melibatkan orang asli dalam mengubah dasar dan peraturan mengenai pembelajaran anak-anak mereka supaya idea dan pandangan orang asli diambil kira. Ini akan meningkatkan tanggungjawab ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Seterusnya, saya akan sambung kepada cadangan untuk isu kedua iaitu isu pelajar yang tidak mementingkan pelajaran. Antara cadangan yang kami utarakan ialah perubahan sekolah rimba. Ia merupakan satu inisiatif sekolah yang menggunakan konsep luar bilik darjah yang bersifat friendly dengan kaum orang asli. Sekolah rimba akan menggunakan hutan dan yang bersifat alami dan praktikal sebagai lokasi dan bahan pembelajaran.
Sebagai contoh, pendekatan ini telah diaplikasikan di Eropah dan ia telah memberikan impak yang positif dan ia telah meningkatkan pencapaian pendidikan dalam kaum orang asli kerana mereka sangat meminati untuk belajar dalam keadaan hutan hal ini kerana ia serupa dengan lokasi kediaman mereka. Ini akan meningkatkan minat belajar mereka dan penyertaan mereka dalam pendidikan. Seterusnya, untuk isu kemudahan infrastruktur dicadangkan supaya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli sentiasa memastikan segala infrastruktur sekolah berada dalam keadaan yang baik dan segala keperluan pembelajaran hendaklah sentiasa dilengkapi supaya ia tidak mengganggu guru di sekolah untuk menyampaikan ajaran mereka kepada anak-anak orang asli. Dan pihak tersebut hendaklah menyediakan kemudahan ICT kepada sekolah orang anak asli supaya mereka tidak ketinggalan akan ilmu ICT. Seterusnya, untuk isu pengangkutan pula, perkhidmatan pengangkutan perlulah disediakan dan diperbanyakkan dari segi bilangan dan kekerapan untuk memudahkan anak orang asli menaiki bas untuk pergi ke sekolah. Sebelum ini, anak orang asli mengalami masalah dalam pengangkutan dari segi kurangnya bilangan bas, jadi mereka terpaksa bersesak ataupun berebut untuk naik ke bas. Hal ini melemahkan semangat mereka untuk pergi ke sekolah. Jadi, jika kerajaan menyediakan perkhidmatan pengangkutan dan menyediakan jadual perjalanan bas, ia akan membantu mereka untuk bersedia dengan lebih awal untuk pergi ke sekolah. Untuk mengatasi ekonomi keluarga pula, pihak kemajuan orang asli bolehlah menyediakan sarapan pagi ataupun wang saku ataupun bantuan kewangan kepada golongan pelajar orang asli untuk meringankan beban ibu bapa mereka. Hal ini kerana ibu bapa mereka cenderung untuk menghentikan anak mereka pergi ke sekolah kerana tiada duit untuk diberikan kepada anak mereka untuk pergi ke sekolah. Kesimpulannya, pencapaian pendidikan seseorang individu itu menjadi kayu ukur untuk mencapai kualiti kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Bagi mencapai kualiti tersebut, soal pendidikan haruslah dipandang serius oleh semua pihak untuk memastikan tiada golongan yang tercicir daripada arus tersebut. Di sini, ibu bapa perlulah memainkan peranan penting untuk menghantar anak mereka ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna. Seperti yang kita tahu, masyarakat orang asli merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang yang amat berbeza dengan masyarakat lain. Sehingga kini terdapat masih banyak golongan yang masih lagi buta huruf di kalangan masyarakat orang asli. Pendidikan amat penting untuk memberi bekalan kepada individu di masa hadapan, di samping dapat membantu keluarga mereka keluar daripada kancah kemiskinan. Melalui penerimaan pendidikan yang baik, mereka dapat menerima peluang pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, manfaat daripada kualiti pendidikan yang baik dapat meningkatkan taraf hidup agar jurang yang luas dapat dirapatkan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.